Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selepas 1 minggu menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ke-10, Anwar Ibrahim mengumumkan jemaah menterinya semalam. Ada apa yang memeranjatkan? Ada apa-apa yang berlainan daripada apa yang kita harapkan? Inilah sinarai Kabinet Anwar Ibrahim. Dan di penghujungnya, saya akan beri ulasan siapa yang untung, siapa yang rugi, dan apa pula komen Perikatan Nasional mengenai barisan kabinet ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan Menteri Kewangan. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Perdagangan dan Komoditi, Datuk Seri Haji Fadilah bin Yusof. Menteri Pengangkutan Loke Siu Fook atau Anthony Loke. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Muhammad bin Sabu. Menteri Ekonomi Muhammad Rafizi bin Ramli. Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Nga Ko Meng. Menteri Pertahanan Muhammad bin Haji Hassan. Menteri Kerja Raya Alexander Nanta Linggi. Menteri Dalam Negeri Saifuddin Nasution bin Ismail. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul bin Tengku Abdul Aziz. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid bin Nordin. Menteri Sains dan Teknologi Chang Li Kang. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Nancy Betty Shukri. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Salahuddin bin Ayub. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urusan Undang-Undang dan Reformasi Institusi Datuk Sri Azalina Betty Osman. Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi bin Nik Ahmad. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Iwan Benedict. Menteri Luar Negeri Datuk Sri Zamri bin Abdul Kadir. Menteri Pelancongan Datuk Sri Tiong King Sing. Menteri Komunikasi Digital Ahmad Fahmi bin Muhammad Fadil. Menteri Pendidikan Fadlina binti Siddiq. Menteri Perpaduan Negara Agu Anak Dagang. Menteri Agama Datuk Dr. Haji Muhammad Naim bin Haji Makhtar. Menteri Belia dan Sukan Yu Xiao Suan atau Hana Yu. Menteri Kesihatan Dr. Zaleha binti Mustafa. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urusan Sabah dan Sarawak Armizan bin Muhammad Ali. Urusan kerajaan khususnya Kementerian Kewangan akan dibantu oleh, dia akan diketuai oleh Penasihat Petronas Tan Sri Hassan Marekan. Secara ringkasnya, jumlah kabinet kali ini seramai 28 orang dengan Perdana Menteri dan Menteri seramai 27 orang. Dan yang mendapat paling banyak semestinya Pakatan Harapan dengan 15 jawatan menteri. Dan dalam Pakatan Harapan itu, PKR mendapat 8, DAP 4, Amanah 2 dan APCO 1. Dan Barisan Nasional pula mendapat 6 kerusi dan kesemuanya dari UMNO. Manakala Gabungan Parti Sarawak atau GPS
mendapat 5 kerusi menteri pada kali ini. Gabungan Rakyat Sabah hanya mendapat 1. Dan kali ini Anwar melantik seorang senator sebagai Menteri Agama. Okey, persoalannya sekarang, adakah kita, saudara-saudara, berpuas hati, gembira dengan senarai yang diumumkan oleh Anwar? Atau ada banyak perkara yang membelenggu, yang tidak puas hati? Antaranya, saya pasti pelantikan Zahid Hamidi menjadi Timbalan Perdana Menteri dan pelantikan Rafizi sebagai Menteri Ekonomi. Sedangkan ramai mengharapkan beliau dilantik sebagai Menteri Kewangan. Tetapi kali ini Menteri Kewangan dipegang sendiri oleh Anwar Ibrahim. Dan kalau tuan-tuan ingat, pada mulanya Anwar telah memberitahu beliau tidak akan memegang jawatan Menteri Kewangan lagi. Nampaknya beliau mungkir janji. Dan persoalan keduanya, apa kata pimpinan Perikatan Nasional, terutamanya daripada PAS? Adakah mereka akan mula mengira berapa orang menteri beragama Islam dan berapa orang menteri Melayu? Percayalah, bagi mereka, yang itulah yang paling penting. Bukan dari segi kebolehan, segi mewakili kaum yang kita perkatakan. Bagi mereka, itulah prinsip politik mereka. Dan akhir sekali, saya mengajak tuan-tuan penonton memberikan apa nama Kabinet Perpaduan Anwar Ibrahim kali ini. Saya mulakan dengan Kabinet Balas Jasa. Okay? So, kita jumpa lagi. Jangan lupa subscribe, like dan share video kali ini. Sekian daripada saya. Terima kasih. Wassalam.